Apa? Ingat ibu pejabat SPRM Hotel Selesa, Najib soal Guan Eng. Bukan itu saja tetapi isteri saya juga perlu bermalam di SPRM. Tidak seperti isteri anda, kata bekas Perdana Menteri. Najib Razak mengulas kenyataan Lim Guan Eng yang mendakwa bekas Perdana Menteri itu diberi layanan yang lebih baik ketika ditahan semalaman di ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Najib menegaskan beliau ditahan bukan sekali tetapi 2 kali dan SPRM ketika itu berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Adakah anda fikir kompleks SPRM itu sebuah hotel untuk saya bermalam dengan selesa? Atau adakah SPRM di bawah kerajaan PH anda akan memberikan saya keistimewaan? Tidak seperti anda. Saya ditahan 2 kali untuk semalaman oleh SPRM. Sekali bagi kes SRC pada bulan Julai 2018 dan sekali lagi untuk kes 1MDB pada bulan September 2018. Bukan itu saja, tetapi isteri saya juga perlu bermalam di SPRM. Tidak seperti isteri anda yang dibenarkan pulang, katanya dalam satu kenyataan pada Malaysia Kini petang ini. Bagaimanapun, Najib tidak menyebutkan sekiranya beliau telah menghabiskan 2 malam di lokap atau jika dirinya dikenakan memakai pakaian tahanan SPRM berwarna jingga seperti Lim. Pada hujung minggu lalu, bekas Perdana Menteri itu berkata beliau menghabiskan masa di lokap. Tetapi, sebuah video dari 2018 menunjukkan Najib memberitahu media sebaliknya. Sementara itu, Lim yang ditahan pada Khamis mendakwa beliau tidur di lantai kayu, lokap tanpa bantal atau tilam, tidak seperti Najib dan menggesa SPRM untuk menjelaskan layanan yang disifatkannya sebagai bilik kasih ini. Bagaimanapun, Najib pada kenyataannya kepada Malaysia Kini berkata beliau tidak mempunyai peluang yang sama dengan pemimpin DAP itu kerana dapat menangguhkan waktu untuk pergi ke ibu pejabat SPRM dari jam 3 petang ke 9.30 malam. Mungkin jika anda pergi pada jam 3 petang dan menyelesaikan prosedurnya, SPRM tidak perlu menahan anda. Dan tidak seperti anda yang bernasib baik kerana mempunyai seorang peguam negara yang mengaku sendiri yang beliau merupakan lantikan politik untuk menggugurkan kes-kes anda. Ini walaupun terdapat ramai saksi yang sudah memberi keterangan di bawah mahkamah. Sementara itu, saya pula tidak memiliki peguam negara yang mesra untuk menggugurkan kes-kes terhadap saya. Dan saya bersedia untuk melalui keseluruhan proses perundangan termasuklah proses rayuan. Jadilah anak jantan, hadapi tuduhan di mahkamah seperti orang lelaki sejati dan bukan menyalahkan saya. Salahkan Kerajaan Perikatan Nasional atau sesiapa sahaja jelasnya. Dalam perkembangan berita yang berlainan, pendakwaan fail rayuan tambah tempoh penjara denda terhadap Najib. Terdahulu Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas disabit bersalah dalam 7 pertuduhan. Pihak pendakwaan memfailkan rayuan untuk menambah tempoh hukuman penjara 12 tahun dan jumlah denda RM210 juta dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang disabitkan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC Sendirian Berhad. Ketua Unit Rayuan Jabatan Peguam Negara AGC, Muhammad Dusuki Mokhtar, semasa dihubungi mengesahkan notis rayuan difailkan Jumaat lepas menerusi e-filing. Kami pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan terhadap semua hukuman dan denda yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, katanya. Muhammad Dusuki juga berkata, hari ini adalah hari terakhir bagi pihak pendakwaan dan pembelaan untuk memfailkan rayuan mereka. Berikutan kedua-dua pihak mempunyai tempoh 14 hari untuk memfailkan rayuan masing-masing selepas keputusan pada 28 Julai lalu. Pada 30 Julai, Najib memfailkan notis rayuan terhadap sabitan dan hukuman diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati dia bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan pecah amanah CBT, pengubahan wang haram dan salah guna kedudukan melibatkan dana SRC berjumlah RM42 juta. Ahli Parlimen pekan itu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 kes CBT dan masing-masing bagi 3 kes pengubahan wang haram dan penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atau 5 tahun penjara jika gagal membayar denda. Itu bagi kes salah guna kedudukan. Bagaimanapun, Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara 12 tahun
selepas hakim memerintahkan hukuman itu berjalan serentak. Najib kini bebas atas tiket jamin RM 2 juta dengan 2 penjamin sementara menunggu rayuannya selesai. Sumber dari bernama. Ayo kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Bos Lewis & Co nafi jadi pemegang amanah Yayasan Akal Budi. Prem Shanggar membuat penafian itu ketika peguam bela membangkitkan fail Yayasan Al-Falah di firma guaman tersebut. Rakan kongsi firma guaman Tetuan Lewis & Co V. Prem Shanggar menafikan firmanya pernah menjadi pemegang amanah kepada Yayasan Akal Budi. Dakwaan itu memang sering ditimbulkan dengan konsisten oleh pasukan pembelaan sepanjang perbicaraan rasuah, pecah amanah CBT dan pengubahan wang haram membabitkan Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Prem Shanggar membuat penafian itu ketika peguam bela Ahmad Zahid Hisham Teh Potek membangkitkan tentang fail Yayasan Al-Falah di firma guaman tersebut. Hisham membuat pemeriksaan lalu menyoal, "Saya cadangkan semua cek dan cek juru bank yang direkodkan di dalam fail dan ledger, duit itu kepunyaan Yayasan Akal Budi dan bukan Yayasan Al-Falah. Kamu setuju atau tidak?" "Setuju dengan cadangan saya." Prem Shanggar menjawab, "Saya tak boleh jawab sebab saya tak kendalikan fail ini. Tapi kami, Lewis & Co, tak ada fail Yayasan Akal Budi di pejabat. Kami tak pernah jadi pemegang amanah kepada Yayasan Akal Budi." Malah tambahnya lagi, dia telah pun terlebih dahulu memeriksa rekod ledger dan pembukaan fail di pejabatnya untuk mengesahkan bahawa mereka tidak pernah membuka fail untuk Yayasan Akal Budi. "Kami tidak pernah mewakili acted for Yayasan Akal Budi," katanya. Prem Shanggar merupakan saksi ke-86 perbicaraan yang masuk hari ke-32 hari ini. Seorang lagi rakan kongsi Lewis & Co ialah B. Muralidharan. Bagaimanapun, kata Prem Shanggar, dia tidak mempunyai pengetahuan peribadi berkaitan pengurusan dan arahan di fail Yayasan Al-Falah di Lewis & Co kerana ia diuruskan oleh Muralidharan. Pada 30 Julai lalu, akauntan Lewis & Co hadir memberi keterangan bahawa firma tersebut ada membuka fail atas nama Yayasan Al-Falah pada Mei 2016 bagi tujuan kebajikan. Akauntan berkenaan, V. Setilicimai, juga mengesahkan bahawa Yayasan Akal Budi bukanlah pelanggan kepada Lewis & Co. Menurut keterangan saksi ke-66 pada 17 Jun lalu, Peguam dan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Al-Falah, Faisaluddin Muhammad Yusof, Yayasan Al-Falah dipengerusikan oleh adik Ahmad Zahid Hamidi, Muhammad Nasai, Ahmad Tarmizi yang juga merupakan pemegang amanah sepertinya dan penandatangan wajib bagi yayasan tersebut. Faisaluddin turut menjelaskan perbezaan kedua-dua yayasan berkenaan, iaitu Yayasan Al-Falah ialah Yayasan Keluarga Besar Hamidi alias Ahmad Tarmizi Radin Abdul Fatih, manakala Yayasan Akal Budi pula adalah untuk Ahmad Zahid seorang saja. Ahmad Zahid merupakan pengasas, pemegang amanah dan penandatangan tunggal Yayasan Akal Budi. Bekas timbalan Perdana Menteri itu berhadapan dengan 47 pertuduhan. 12 daripadanya membabitkan CBT, melibatkan dana Yayasan Akal Budi, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Ahmad Zahid dituduh menerima cek berjumlah puluhan juta menerusi peguam dari Lewis & Co dengan sebahagian besar daripada amaun itu kemudiannya digunakan untuk penempatan deposit tetap bawah nama firma tersebut. Selain itu, 2 unit banglo berjumlah RM5.9 juta didakwa dibeli tertuduh menggunakan duit tersebut. Pada 3 Mac, saksi ke-39 Lee Siu Kong yang merupakan pengurus cawangan MyBank mengesahkan terdapat kemasukan wang berjumlah lebih RM99 juta ke akaun pelanggan Lewis & Co melalui 129 transaksi antara Mei 2016 hingga April 2018. Daripada jumlah itu, sebanyak lebih RM66 juta
dipindahkan ke akaun simpanan tetap Lewis & Co melalui 28 penempatan simpanan tetap. Tiada arahan terus dari Zahid. Sotili Cimahi sebelum ini turut mengesahkan pemindahan jumlah wang sama ke akaun pelanggan firma tersebut melalui 28 penempatan simpanan tetap berdasarkan rekod yang disimpan di dalam fail Yayasan Al-Falah di Lewis & Co. Dalam pernyataan saksinya juga, Prem Shanggar memberitahu akaun pelanggan Lewis & Co dibuka pada Mei 2016 untuk menyimpan wang milik anak guam firma guaman berkenaan. Bagaimanapun katanya dia tidak terlibat dengan urusan kemasukan cek dan pengeluaran wang daripada akaun tersebut kerana ia diuruskan oleh rakan kongsinya, Murali Daran. Saya tidak ada menerima apa-apa arahan secara terus daripada Ahmad Zahid berkaitan dengan kemasukan cek-cek ke dalam akaun ini dan arahan hanya melibatkan antara Ahmad Zahid dan Murali Daran. Saya seakan saya tiada pengetahuan bagaimana Lewis & Co boleh terlibat dalam pengurusan duit daripada Ahmad Zahid dari permulaan kerana perkara tersebut diuruskan sepenuhnya oleh rakan kongsi saya iaitu Murali Daran, katanya lagi. Bagaimanapun dalam pemeriksaan balas jelasnya, dia hanya pernah menguruskan hal-hal litigasi sivil sahaja untuk Ahmad Zahid. Pemeriksaan utama hari ini dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Lee King Fat. Terdahulu, ekoran pindaan yang dibuat terhadap 12 pertuduhan CBT dan 2 pertuduhan rasuah Ahmad Zahid semalam, pasukan pembelaan memaklumkan mahkamah hasrat memanggil semula 6 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebelum ini. Pasukan pendakwaan pula memaklumkan Hakim Colin Lawrence Quera bahawa mereka akan memaklumkan saksi apabila tiba masanya mereka diperlukan nanti supaya persediaan boleh dilakukan. Perbicaraan bersambung esok. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan pada butang lonceng bagi memudahkan anda untuk mendapat sebarang pemberitahuan apabila saya mengongsi video baru. Terima kasih.